Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan kami akan membentangkan tentang laporan biodata salah seorang tokoh akademik Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Dr. Aizan Sofia binti Amin. Beliau merupakan pensyarah kanan psikologi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Untuk pertamanya kita akan mulakan dengan video potun iaitu secara ringkasnya tentang biodata beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farahim binti Zaimi, memegang nama matriks A176266, akan membentangkan latar belakang keluarga Dr. Aizan Sofia. Dr. Aizan Sofia binti Amin atau lebih dikenali sebagai Dr. Aizan merupakan seorang pensyarah yang kurang upaya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan pensyarah kanan psikologi di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dr. Aizan Sofia ni berasal daripada Puchong, Selangor. Beliau dilahirkan pada 25 Ogos 1983 di Hospital Petaling Jaya. Beliau dibesarkan di Puchong dan berpindah ke Bangi pada tahun 2015. Bapa beliau bernama Amin bin Dul dan ibunda beliau bernama Cik Wah binti Mahidin. Dr. Aizan Sofia ni merupakan anak yatim piatu di mana bapanya telah meninggal dunia pada tahun 2018. Dr. Aizan Sofia mempunyai 5 orang adik-beradik dan kesemuanya lelaki. Abang Dr. Aizan Sofia yang nombor 2 telah meninggal dunia kerana terlibat dalam kemalangan. Sekarang ini Dr. Aizan Sofia tinggal bersama ibundanya di Bangi dan kesemua adik-beradiknya tinggal di Puchong dan mereka sudah mempunyai keluarga. Dr. Aizan Sofia masih lagi bujang. Bapa beliau meninggal disebabkan sakit tua ketika umur 75 tahun. Bapa beliau merupakan seorang pesara dari sebuah kilang. Itu sahaja latar belakang mengenai keluarga Puan Aizan Sofia.
Okay, seterusnya kita berpindah kepada latar belakang pendidikan. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syafiq bin Osman, memegang kad matrik A168-330. Saya akan terangkan ataupun membentangkan tentang latar belakang pendidikan Dr. Aizan Sofia binti Amin. Okey. Seperti mana yang kita tahu, pendidikan merupakan titik permulaan bagi seseorang dalam kejayaan seseorang. Begitu juga dengan Dr. Aizan Sofia binti Amin. Beliau memulakan pendidikan, menerima pendidikan awal beliau di Sekolah Kebangsaan Puchong di Batu 14 Puchong Selangor daripada tahun 1 sehinggalah ke tahun 6. Seterusnya, beliau mendapatkan pendidikan menengah beliau di Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Perdana daripada tingkatan 1 hinggalah tingkatan 5. Namun, perjalanan pembelajaran Dr. Aizan Sofia bukanlah seperti perjalanan pendidikan murid-murid yang lain, di mana beliau diuji pada umur 14 tahun, beliau menghidapi kanser tulang, dan seterusnya pada umur 16 tahun, beliau terpaksa hidup dengan kehilangan kaki kirinya. Di sinilah titik permulaannya di mana beliau menghadapi pelbagai rintangan untuk meneruskan pendidikan beliau. Di mana kita tahu beliau selalu diejek kerana kekurangan fizikalnya. Beliau pernah terfikir ataupun terlintas di fikirannya untuk berhenti sekolah kerana disebabkan tekanan dan tidak tahan akan ejekan yang diterimanya. Tetapi berdiri di belakang beliau adalah ibu beliau, di mana selalu tempat beliau meluahkan kesedihan beliau kerana ejekan atau mahan yang dilemparkan. Namun ibu beliau menginginkan beliau untuk meneruskan pembelajaran beliau kerana ibu beliau amat sedar dan yakin akan kemampuan beliau dan sedar betapa pentingnya pendidikan untuk menjadi titik permulaan kepada seseorang individu itu untuk berjaya. Namun setelah ejekan dan tomahan yang dilemparkan, namun beliau berjaya untuk menjadi salah seorang pelajar yang cemerlang, sehingga kan beliau meneruskan pembelajaran beliau di peringkat foundation, iaitu di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Petaling Jaya. Beliau belajar di foundation selama 2 tahun dan seterusnya beliau menyambung pendidikan beliau di peringkat ijazah sarjana muda di universiti yang sama, di cawangan yang sama tetapi di main campus, iaitu di Gombak. Beliau mengambil jurusan ataupun bidang psikologi di universiti di peringkat degree juga. Beliau tidak kurang hebatnya tentangan ataupun halangan yang diterima oleh beliau seperti mana yang beliau hadapi di sekolah menengah dahulu, kerana beliau seorang yang kurang upaya dan beliau sungguhnya memerlukan pertolongan ataupun bantuan daripada rakan-rakan beliau, seperti contohnya untuk membawa buku, membawa makanan yang dibeli di kafe. Tetapi beliau tidak sangka atas pertolongan yang beliau minta tu, kawan-kawan beliau merasakan beliau tidak mampu untuk berdikari dan hanya mengharapkan bantuan orang lain. Oleh itu, beliau terpaksa mempunyai sifat untuk memilih kawan, di mana beliau memilih kawan yang betul-betul ikhlas dan boleh terima diri beliau yang serba kekurangan dan bertongkat. Hasilnya, disebabkan tekad dan juga semangat beliau, hasilnya beliau berjaya menghabiskan ijazah beliau dengan mendapat dianugerahkan sebagai pelajar jurusan psikologi terbaik di Majlis Convocation University pada tahun 2007. Daripada situ, beliau telah menunjukkan atau membuktikan kepada pelajar-pelajar yang biasa di mana kekurangan beliau mampu untuk mengatasi pelajar-pelajar yang memandang enteng kepada beliau, dan kejayaan itu menjadi pembangkit kepada beliau untuk terus menyambung pengajiannya. Di samping mempunyai sokongan penuh daripada ibu bapanya untuk terus maju. Seterusnya,
beliau menyambung pengajian beliau di peringkat sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam jurusan Psikologi Kaunseling. Beliau telah menjalankan projek ataupun mini projek untuk sarjananya, iaitu di Pusat Latihan Perindustrian Orang Kurang Upaya OKU. Tajuk kajian beliau ialah Kualiti Hidup Pelajar OKU di Pusat Latihan Perindustrian OKU. Selepas itu, selepas sarjana, beliau terus ditawarkan untuk menjadi salah seorang pensyarah di UKM dalam bidang kerja sosial. Seterusnya, beliau berhasrat dan meneruskan pengajian beliau di peringkat tertinggi pendidikan negara, iaitu di peringkat PhD ataupun Doktor Falsafah. Tetapi beliau tidak menyambung di universiti tempatan, tetapi beliau mendapat tawaran di University of Glasgow di Scotland dalam jurusan pengajian kurang upaya. Pada peringkat Doktor Falsafah, beliau melakukan kajian bertajuk Pengalaman Hidup Wanita OKU Fizikal di Malaysia, dan beliau menemu ramah 33 individu yang menerima nasib ataupun ditimpa nasib yang sama dengan beliau. Seterusnya, cabaran di peringkat PhD pula mempunyai cabaran tersendiri, di mana beliau kali pertamanya jauh betul-betul daripada keluarga, dan juga cuaca di sana tidak seperti di Malaysia. Jika keadaan cuaca di sana sejuk, beliau tidak boleh keluar daripada tempat penginapan beliau kerana jalan akan menjadi licin dan menyukarkan beliau kerana beliau bertongkat. Seterusnya, cabaran yang beliau hadapi ialah masalah pergerakan. Beliau semestinya sukar untuk bergerak seperti biasa kerana bertongkat. Tetapi bezanya ialah di Malaysia beliau boleh membawa kereta, tetapi di peringkat PhD beliau tidak mampu untuk membeli kereta, dan ini menyukarkan pergerakan beliau daripada tempat penginapan beliau ke kampus dan kelas. Tetapi dalam menghadapi cabaran di luar negara seorang diri, beliau sentiasa ada ibunya yang sentiasa berhubung dengannya untuk memberikan semangat kepadanya, dan cabaran itu dapat ditempuhi dengan baik kerana sokongan ataupun sokongan yang baik daripada ibunya. Seterusnya, beliau juga terasa apabila dengan kesusahan PhD-nya, beliau menyatakan pelajar biasa memang akan merasakan kesusahan PhD kerana PhD susah, tetapi kesusahan beliau mungkin 3 atau 4 kali ganda daripada kesusahan pelajar biasa. Seterusnya, selepas 4 tahun beliau belajar di Glasgow, beliau telah berjaya untuk menamatkan pengajian PhD-nya pada tahun 2014 dan seterusnya pulang ke Malaysia. Setelah beliau pulang ke Malaysia, beliau meneruskan kerjayanya sebagai pensyarah di UKM. Seterusnya, nasihat beliau ialah jangan jadikan kekurangan itu merupakan penghalang kepada pelajar-pelajar untuk tidak menyambung atau tidak meneruskan pengajaran, kerana beliau yang mempunyai kekurangan fizikal mampu untuk membuktikan bahawa semua pelajar mampu untuk mengecapi apa yang mereka mahu jika mereka berusaha dan terus tabah. Seterusnya, itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya untuk meneruskan subtopik seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Indah Rinawati binti Imam Syafi'i bernomor metrik E176551. Saya akan meneruskan pembentangan iaitu pembinaan kejaya Dr. Aizan Sofia. Beliau merupakan seorang yang mempunyai semangat tinggi dalam melakukan segala sesuatu selama hidupnya.
Pelbagai cabaran yang dihadapi beliau mendorong beliau untuk meneruskan kehidupan sampai ke tahap yang cemerlang tanpa mempedulikan perkataan orang lain kepadanya. Semangat tinggi beliau telah mengatasi segala hal yang dihadapinya. Perjalanan beliau semasa remaja yang mempunyai masa depan yang seakan suram tidak mematahkan semangat beliau untuk meneruskan kehidupannya bahwa dia mampu berjaya. Beliau menamatkan pengajiannya di salah sebuah universiti terkemuka yaitu University of Glasgow di Scotland di peringkat doktor falsafah dalam kajian tentang disabilities pada tahun 2010 sehingga 2014. Selepas hampir 4 tahun menyambung pengajian di Scotland, UK, beliau pulang ke tanah air Malaysia pada tahun 2014 dan menyambung perkhidmatan sebagai pensyarah kanan Pusat Penyelidikan Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia sehingga sekarang. Beliau menjadi pensyarah dalam program kerja sosial. Selepas beliau mendapat tawaran menjadi pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau tidak melakukan pekerjaan apapun atau telah menjadi pensyarah tetap. Beliau kembali aktif dalam aktiviti kesukarelawanan bersama Islamic Relief Malaysia sehingga diangkat menjadi ikon kemanusiaan IRM di Bandar Baru Bangi, Selangor sehingga sekarang. Disebabkan beliau diangkat sebagai ikon kemanusiaan IRM, menjadikan beliau lebih aktif dengan IRM. Beliau telah memulai membangunkan kepakaran dengan menghubungkan Islamic Relief Malaysia dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, contohnya dengan adanya program berimpak. Beliau juga merupakan pengajar sambilan atau pensyarah sambilan di Institut Sosial Malaysia di bawah program kerja sosial Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada masa yang sama, beliau juga pensyarah tetap di UKM. Selama seminggu sekali, beliau pergi ke Institut Sosial Malaysia di Sungai Besi untuk mengajar staf Jabatan Kebajikan Malaysia yang tidak memiliki latar belakang dalam kerja sosial. Beliau mengajar pelajar diploma yang telah bekerja atau pelajar yang telah dewasa. Seterusnya, pembentangan untuk kejayaan dan sumbangan saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya. Terima kasih kepada Indah Adlinawati. Saya Siti Fatini binti Ishak, nombor matrik A 175311. Saya teruskan dengan kejayaan dan sumbangan Dr. Aizan Sofia. Dr. Aizan Sofia pernah dinobatkan sebagai tokoh pekerja negara kategori orang kurang upaya. Dalam keadaan beliau yang merupakan seorang OKU, anugerah tersebut menjadi bukti bahawa golongan OKU juga boleh berjaya. Dr. Aizan mempunyai cita-cita untuk memperkasakan golongan OKU. Memandangkan persepsi masyarakat Malaysia yang memandang serong terhadap golongan OKU membuatkan beliau lagi bersemangat untuk mencapai cita-cita beliau. Antara 2015 hingga 2016, beliau terlibat dalam membangunkan projek pemerkasaan OKU iaitu di Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan OKU Bangi, Selangor. Melalui program tersebut, beliau dapat memberi motivasi kepada golongan OKU untuk hidup berdikari dan juga memberi peluang kepada golongan ini menjadi usahawan yang berjaya. Dengan kejayaan program tersebut, JKM telah berhasrat untuk mengundang Dr. Aizan bagi memberi ceramah motivasi kepada golongan OKU di beberapa buah negeri. Bersungguhnya beliau dalam usaha untuk mencapai cita-cita beliau, sehingga usaha beliau dapat dilihat oleh kerajaan, potensi yang membuatkan beliau menerima pelbagai anugerah. Seterusnya, beliau menerima anugerah Ikon Wanita Muda 2017, kategori kajian dan penyelidikan oleh Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Pelbagai pelaksanaan program dan kajian menunjukkan kecemerlangan beliau telah melayakkan beliau untuk menerima anugerah khas OKU kategori akademik sempena sambutan Hari OKU Peringkat Kebangsaan 2015, anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dalam gambar ini, Dr. Aizan adalah salah satu daripada 13 duta inisiatif Transformasi Nasional 2050 TN50. Dengan kejayaan tersebut, beliau berpeluang untuk mencipta dan menganjur pelbagai program TN50 di dalam bidang kepakaran beliau untuk mengembangkan ilmu dan memberi aspirasi kepada golongan muda yang bakal memimpin negara di kemudian hari. Sumbangan Dr. Aizan Sofia kepada perkembangan ilmu, sebanyak 26 kajian telah dijalankan oleh beliau
Penyelidikan tersebut adalah sewaktu PhD, kajian mengenai wanita kurang upaya di Malaysia dengan menemukan 33 wanita yang mempunyai masalah fizikal. Hasil daripada kajian tersebut, beliau telah berjaya membuktikan bahawa golongan OKU banyak terhalang untuk meneruskan kehidupan. Bukan sahaja kerana status OKU tetapi juga kerana kemiskinan yang dialami. Hasil daripada kajian itu, beliau dapati negara Malaysia masih mempunyai jalan yang panjang untuk memupuk penyertaan golongan OKU menjadi setaraf dengan golongan biasa. Beliau ingin Malaysia melaksanakan tindakan diskriminasi kecacatan serta memberi tumpuan kepada pemberdayaan wanita kurang upaya. Maka kajian beliau telah membantu golongan wanita kurang upaya dalam memperjuangkan hak mereka. Sumbangan beliau dalam bentuk penyelidikan diteruskan lagi di peringkat universiti dengan kajian mengenai pelibatan dan motivasi kesukarelawanan ke arah memupuk semangat kesukarelawan dalam kalangan mahasiswa. Latar belakang dan pelibatan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia dapat dikenal pasti iaitu dengan kerja-kerja kesukarelawanan yang dijalankan bagi membantu golongan yang memerlukan. Selaku pensyarah di UKM, beliau telah menyampaikan mesej kepada golongan mahasiswa dan terus-menerus menyumbang ilmu dan menjalankan pelbagai program kesukarelawanan. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada Aznur. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, saya Azwima binti Anwar, memegang nombor matrik A176328, akan meneruskan pembentangan ini untuk bahagian perancangan dan harapan. Pada sidang temu ramai yang lalu, Dr. Aizan telah mengatakan bahawa perancangan dalam kerjaya beliau adalah memfokuskan kerjaya tetap beliau sekarang iaitu sebagai pensyarah tetap di UKM. Namun begitu, Dr. Aizan Sofia juga masih bergiat aktif dalam aktiviti kemanusiaan NGO seperti Islamic Relief Malaysia. Melalui pembukaan kursus Citra Program Berempat Unit di UKM, Dr. Aizan Sofia dapat mendedahkan kepada pelajar tentang Islamic Relief Malaysia. Beliau mengharapkan melalui platform ini, pelajar dapat menambah kemahiran komunikasi dan bersosial di khalayak ramai. Oleh itu, beliau menasihati pelajar yang berminat turut serta dalam mana-mana badan sukarela yang ada di Malaysia. Harapan Dr. Aizan Sofia terhadap diri sendiri adalah terus maju tanpa mengenal putus asa. Beliau sekarang lebih fokus terhadap keluarga dan kerjaya serta penglibatan dalam mana-mana badan kemanusiaan. Sebagai seorang yang pernah menghidap penyakit kanser dan menjadi golongan OKU, beliau telah banyak melalui pahit getir dalam kehidupan sejak 14 tahun lalu. Pengalaman sejak menjadi golongan OKU telah menjadikan Dr. Aizan lebih memahami perasaan golongan OKU yang sentiasa dipinggirkan. Beliau berkata dalam sidang temu ramah bahawa sejak di bangku sekolah beliau sering diejek dan dipinggirkan. Namun apa yang lebih sedih adalah masyarakat turut memandang dari sudut yang sama. Mereka menganggap golongan ini tidak mempunyai kemahiran dan tidak mampu melakukan apa-apa dalam masyarakat dan negara. Namun kejayaan yang dikecapi Dr. Aizan pada hari ini telah menyangkal persepsi orang ramai. Beliau berharap masyarakat lebih menerima golongan OKU dan tidak memandang menggunakan sebelah mata sahaja. Dr. Aizan pernah berkata, ketika belajar di UK, saya seronok dan dapat melupakan kekurangan diri walaupun bertongkat kerana orang sekeliling tidak melihat saya sebagai OKU. Mereka melihat bakat dan potensi saya melebihi kelainan yang saya miliki. Beliau berharap masyarakat di negara ini dapat mengikuti rentak dan cara pemikiran masyarakat di UK yang tidak memandang serong terhadap OKU. Beliau juga berharap negara kita akan ada penambahbaikan dalam kemudahan dan golongan untuk golongan kurang upaya seperti di UK. Hal ini kerana kepesatan dalam prasarana untuk orang ramai lebih menyukarkan OKU bergerak.
Dr. Aizan terhadap golongan upaya adalah jangan berputus asa, teruskan kehidupan kerana OKU juga mampu berdikari namun pandangan masyarakat membuatkan OKU tersisih. Beliau juga mengatakan bahawa OKU dapat berjaya dan mencapai cita-cita seperti orang lain. Akhir kata beliau, harapan beliau terhadap OKU adalah tidak dipinggirkan tetapi diketengahkan kerana golongan orang ini juga mampu memajukan negara dan bangsa kita. Okey, seterusnya saya teruskan untuk penutup. Secara ringkasnya, tokoh yang dikaji iaitu Dr. Aizan Sofia adalah seorang yang cekal, tabah dan seorang wanita yang kuat. Beliau bukan sahaja cemerlang dari segi intelek tetapi juga cemerlang dari segi rohani dan sahsiah. Buktinya, beliau berjaya keluar daripada dugaan yang besar yang menimpa beliau sejak umur 14 tahun. Setelah menemubuan beliau, kami terinspirasi terhadap liku-liku kehidupan beliau yang begitu perit tetapi beliau tetap cekal menghadapinya. Kami merasa sangat bertuah kerana dilahirkan dengan sempurna kerana kita tidak tahu secekal apakah hati ini menghadapi dugaan seberat yang ditanggung oleh Dr. Aizan Sofia. Kami sangat kagumlah terhadap prinsip hidup beliau dan kepandaian dalam berdikari sebagai seorang OKU terutamanya ketika melanjutkan pelajaran di luar negara UK. Kami bersyukur kerana diberi kesempatan menemubual seorang doktor yang sangat menginspirasi orang ramai. Kami juga bersyukur dapat menjalankan tugasan ini dengan baik walaupun dalam keadaan perintah kawalan pergerakan. Kami berharap agar kisah hidup dan motivasi Dr. Aizan Sofia lebih meluas dan diketahui oleh masyarakat terutama di negara kita. Akhir sekali, terima kasih atas usaha semua ahli dan kumpulan ini yang telah menghasilkan sebuah tugasan ini dengan sempurna. Okey, seterusnya saya akan serahkan pembincangan ini kepada ahli kumpulan saya, Tini. Saya Siti Fatini Ishak, nombor wujud A10531. Ini adalah senarai rujukan yang kami dapat daripada Dr. Aizan Sofia. Sebanyak 26 buah kajian yang telah disumbangkan oleh Dr. Aizan Sofia. Termasuklah conference paper dan kajian yang telah beliau buat sepanjang PhD. Okey, setakat itu daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.